So tak hairanlah kalau kita dapat classmate masa degree dulu, orang-orang dari Indonesia, dia lebih muda daripada kita. Beza 1 hingga 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Razli Studio. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi anda yang pertama kali dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Bagi anda yang telah pun subscribe dalam ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam santana kepada anda yang tengah menonton video dalam channel ini. Sebagai informasi, Razli Studio berasal daripada Sabah, Malaysia dan lebih kepada konten video reaction. Sebelum kita kepada video reaction pada kali ini, saya mendoakan kepada anda, semoga anda sentiasa berada dalam keadaan yang sehat walafiat, dimurahkan rezeki, dipanjangkan usia, sukses dunia dan akhirat, guys. Amin ya robbal alamin. Dan pada kali ini, Razli Studio tertarik dengan satu video yang berjudul Sistem Persekolahan Indonesia. Sistem persekolahan di Indonesia, guys. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel ML Studio. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel ML Studio dengan memberikan subscribe, like, share dan juga komen-komen yang membina, guys. Tanpa basa-basi, guys, ayo kita sama-sama simak video ini dengan kiraan 3, 2, 1, go. Sekolahan di Indonesia, dia tak sama dengan kita di sini. Di mana kalau kita bermula dari bulan Januari sampai bulan November tahun yang sama bagi setiap satu tahun ajaran. Sementara kalau di sana, dia bermula dari bulan Julai sampai Jun tahun hadapan. Lepas tu dipecah kepada 2 semester. Lepas tu diorang kena sekolah setiap hari kecuali hari Ahad. Hari Isnin sampai Jumaat pakai baju warna putih merah atau putih kelabu atau putih biru. Dan setiap hari Sabtu pula kena pakai baju seragam warna coklat atas bawah, dikenali sebagai baju pramuka atau pengakap. Dan kadang-kadang ada hari tertentu pelajar kena pakai baju batik atau baju tradisional yang lain. Dekat sana pula dia tak adalah nama badan khas seperti pengawas sekolah, pembimbing rakan sebaya, pengawas pusat sumber sekolah, tapi diorang ada organisasi pelajar bernama Organisasi Siswa Intrasekolah atau OSIS, di mana pelajar-pelajar yang mendapat jawatan dalam OSIS tersebut, dia tak pakai baju yang menunjukkan apa, yang tak sama warna lah dengan pelajar yang lain. Kerajaan Indonesia dia mewajibkan pendidikan rendah yang dikenali sebagai pendidikan dasar 9 tahun dan disambung dengan pendidikan menengah selama 3 tahun. Jadi lebih kurang yang pendidikan dasar 9 tahun ni macam masuk darjah 1 sampai form 3 lah, macam tu. Bagi pendidikan dasar yang 9 tahun, dia dipecah dalam 6 tahun yang pertama dan 3 tahun yang kedua. 6 tahun yang pertama disebut sebagai sekolah dasar, atau bagi sekolah agama pula dikenali sebagai madrasah ibtidaiyah. Sementara yang 3 tahun kedua dikenali sebagai sekolah menengah pertama, atau dalam sekolah agama pula sebagai madrasah sanawiyah. Bagi pendidikan menengah yang 3 tahun tu pula, dia dikenali sebagai sekolah menengah atas, atau bagi aliran vocational dikenali sebagai sekolah menengah kejuruan. Dan untuk sekolah agama pula, dia dikenali sebagai madrasah aliyah, atau untuk vocational madrasah aliyah kejuruan. Bagi kita ada UPSR, PT3, SPM. Diorang gunakan satu nama sahaja, iaitu ujian nasional, di mana bagi pelajar yang sekolah rendah tu, dia ambil ujian nasional hanya 3 subjek sahaja, iaitu bahasa Indonesia, matematik dengan sains. Dan bagi sekolah menengah pertama, diorang kena ambil bahasa Indonesia, matematik, sains dan bahasa Inggeris, 4 subjek. Dan untuk sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan yang vocational tu, dia kena ambil 6 subjek, bahasa Indonesia, matematik, bahasa Inggeris dan 3 subjek pilihan lainnya mengikut aliran masing-masing. Dan juga kalau kita di sini, aliran ditentukan selepas habis 9 tahun sekolah. Maksudnya kita masuk form 4 kan. Sementara kalau di sana, selepas habis 10 tahun sekolah, maka di tahun ke-11 baru ditentukan masuk aliran apa. Selepas habis pendidikan menengah, iaitu habis sekolah menengah atas atau madrasah aliyah tersebut, diorang boleh masuk diploma atau terus masuk degree pun tak jadi masalah. Jadi diorang tak wajib masuk asasi atau form 6 macam tu lah. So tak hairanlah kalau kita dapat classmate masa degree dulu, orang-orang dari Indonesia, dia lebih muda daripada kita. Beza 1 hingga 2 tahun. So sebenarnya dia orang habis sekolah tu terus masuk degree, tak jadi masalah lah.
Demikianlah video daripada channel ML Studio guys. Wow, hari ini saya mengetahui bahawa ini sebahagian daripada sistem persekolahan yang ada di Indonesia memang berbeza dengan di Malaysia guys. Yang pertama, pendidikan dasar selama 9 tahun dan juga pendidikan menengah selama 3 tahun yang dikenali sebagai SMA. Kalau di Malaysia 9 tahun baru boleh tentukan aliran mana yang dia akan masuk selepas mendapat result ataupun keputusan dalam peperiksaan. Tapi di Indonesia berbeda dengan di Malaysia, karena di Indonesia selepas 11 tahun baru dia boleh mengetahui ke mana aliran yang dia akan sambung dalam pengajiannya guys. Sistem persekolahan ataupun pendidikan di Indonesia dan juga di Malaysia ada sedikit perbezaan, namun kedua-duanya mempunyai kelebihan yang tersendiri guys. Kelebihan belajar di Indonesia, setelah selesai SMA terus boleh sambung pengajian, diploma ataupun terus dalam degree. Ini memberi ruang kepada pelajar untuk menjimatkan umur guys. Kerana belum lagi usianya lanjut, telah pun memiliki sarjana. Itu kelebihan dia. Kalau di Malaysia, selepas SPM, itu belum lagi boleh untuk sambung ambil degree. Mesti melalui STPM ataupun Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia, baru dia terus ke degree. STPM dia melalui 2 tahun pembelajaran, baru dia boleh sambung terus kepada sarjana. Kalau di Indonesia SMA sama level dengan di Malaysia SPM. Tapi di Indonesia SMA, lepas SMA boleh terus ambil diploma dan boleh terus ambil degree. Di Malaysia selepas SPM dia belum lagi boleh terus kepada degree. Dia mesti ambil diploma dahulu, baru dia boleh ambil degree. Kalau kita ambil diploma dalam 2 atau 3 tahun, baru ambil degree lagi 3 tahun, maka dia mengambil masa lebih kurang dalam 5 ke 6 tahun untuk dapat degree. Tapi di Indonesia, selepas SMA terus ambil degree, kelebihannya usia mereka masih muda dan telah mendapat sarjana guys. Tapi di Malaysia sekitar umur 22 tahun baru selesai ambil diploma dan juga degree guys. Apapun dasar pendidikan sebuah negara memang mempunyai pro dan juga kontranya. Walaupun dasar pendidikan sebuah negara itu berbeza dengan negara lain, intinya adalah sama, yaitu melahirkan generasi yang intelektual ataupun melahirkan generasi yang berpendidikan supaya dapat menjamin masa depan individu tersebut. Dalam masa yang sama, negara tetap memiliki aset golongan yang terpelajar guys. Sebab apabila ramai golongan yang terpelajar dalam sebuah negara, maka masa depan sebuah negara itu akan diterajui oleh generasi baru. Negara ataupun kerajaan perlu melahirkan ramai cendekiawan di kalangan generasi yang muda untuk mewarisi pentadbiran negara pada masa akan datang. Langkah bijak pemerintah pada masa kini bagaimana untuk membuat sistem pendidikan yang lebih sistematik dan juga memberi manfaat kepada individu yang belajar pada waktu itu. Mereka mendapat ilmu dalam masa yang sama, mereka dapat mempraktiskan ilmu itu, dan yang paling utama mereka dapat menggunakan ilmu itu untuk kepentingan diri dan juga kepentingan masyarakat sekitar guys. Walaupun pendidikan di Malaysia dan juga di Indonesia ada perbedaannya, pada saya keduanya mempunyai matlamat yang sama, yaitu melahirkan pelajar yang mempunyai intelektual yang mantap, mempunyai daya juang yang tinggi dalam memperkasa sistem pendidikan, melahirkan golongan yang berilmu guys. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Razli Studio. Sekiranya anda mempunyai pandangan sendiri terkait dengan video ini, anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.